Baik, susulan pengumuman oleh Kementerian Kesihatan yang dijangka akan umumkan beberapa prosedur pasti standard berhubung pandemik COVID-19 Rabu ini, kita nak melihat serba sedikit bagaimana keputusan kelonggaran ini sekiranya diumumkan boleh dibuat dengan berhati-hati dan bagaimana ia diyakini dalam memastikan risiko penularan jangkitan itu dalam keadaan yang terkawal. Dan untuk itu kita akan bersama dengan pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan UMS, Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari Syazwan ni. Apa Ya. khabar? Khabar baik. Prof, kalau kita nak melihat kepada SOP, kelonggaran SOP ini, tiga perkara yang disebut sebelum ini adalah pertama, pemakaian pelitup muka, kemudian ujian saringan di lapangan terbang dan juga check-in MySejahtera. Sekiranya perkara-perkara ini dilonggarkan, bagaimana dengan risiko dan juga jangkaan penularan jangkitan itu nanti, Prof? Ini antara persoalan yang paling popular saya rasa minggu ini, minggu-minggu terakhir sebelum bulan Ramadan ini. Di mana setiap orang mempunyai pandangannya yang tersendiri. Setiap pakar akan memberikan input masing-masing. Dari sudut pengurusan risiko, apa yang merisaukan saya adalah kesiapsiagaan ataupun disiplin masyarakat itu sendiri. Sebab apabila kita tidak lagi memakai pelitup muka, tidak lagi perlu mengimbas kod QR MySejahtera dan juga tidak melaksanakan pemeriksaan PCR apabila di pintu masuk penerbangan dan sebagainya seperti mana yang Syazwani nyatakan tadi, maka adakah kita cukup bersedia dengan disiplin kendiri kita? Adakah masyarakat kita ini bersedia dengan kelonggaran yang akan diberikan ini? Ini yang merisaukan kita dan sering diperdebatkan. Jadi cabaran sebenar untuk kita memasuki ke fasa endemik ini bermula dengan kesedaran dan disiplin masyarakat itu sendiri. Baik, begini kalau kita ingin fahami apabila kita ingin melangkah masuk ke fasa endemik ini, kita memerlukan penggunaan SOP yang paling minimum. Jadi, langkah kerajaan dalam melonggarkan SOP-SOP yang telah dinyatakan tadi adalah sebenarnya amat berpatutan, amat bertepatan dengan keadaan semasa. Cuma, macam saya katakan tadi, persoalannya adakah masyarakat kita yang kita lihat di sekeliling kita lihat di pasar-pasar raya, kita lihat di shopping mall, kita lihat di pasar-pasar Ramadan dan sebagainya di tempat-tempat awam, adakah mereka ini bersedia? Jadi inilah yang sering mengganggu kita dalam memutuskan sama ada kita ingin memberi kelonggaran atau tidak. Tetapi macam saya katakan tadi, apabila kita ingin melangkah masuk ke fasa endemik, maka kita kena minimalkan semua SOP-SOP ini kerana di fasa endemik kita hidup bersama dengan virus COVID-19 ini. Syazwani. Ya, perkara itu yang perlu kita imbangi ketika ini. Prof, mungkin ada apa-apa contoh ataupun model negara lain yang boleh kita ikuti terutamanya dalam kelonggaran SOP ini. Misalnya Singapura baru-baru ini mengumumkan bahawa penggunaan pelitup muka itu hanya perlu digunakan dalam kawasan tertutup, indoor sahaja. Adakah perkara itu bagi pendapat Prof boleh kita lakukan di negara kita berdasarkan mungkin dengan kawalan kendiri rakyat ketika ini? Begini Syazwani, sebenarnya kelonggaran-kelonggaran ini telah diberikan di peringkat awal oleh pihak Kementerian Kesihatan. Baru-baru ini telah diumumkan ada 9 situasi di mana kita tidak perlu lagi memakai pelitup muka. Cuma persoalan dia, adakah kita ingin memberi kelonggaran secara total, secara sepenuhnya kepada masyarakat untuk tidak memakai pelitup muka di kawasan-kawasan awam? Inilah yang saya katakan tadi. Adakah masyarakat itu cukup berdisiplin apabila tidak memakai pelitup muka? Dan ini juga banyak timbul persoalan. Adakah dengan kelonggaran ini kita tidak perlu lagi memakai pelitup muka? Jawapan dia, sekiranya kita ingin memakai pelitup muka, maka teruskanlah. Ianya adalah satu amalan yang baik. Tetapi bagi mereka yang tidak ada gejala negatif, dia buat ujian RTK, PCR-nya negatif. Jadi itu kita berikan kebebasan kepada mereka untuk tidak memakai pelitup muka.
Tetapi macam saya katakan tadi, apabila tidak memakai pelitup muka, kita jagalah penjarakan, kita elakkan daripada aktiviti berkumpul beramai-ramai. Jadi kurangkan aktiviti yang ada sentuhan atau kontak langsung dengan individu lain. Ya. Jadi ini perlu ada disiplin yang tinggi. Sebagaimana yang kita maklumkan juga tadi, yang menjadi isu yang mungkin agak kontroversi adalah ujian PCR bagi pelancong-pelancong yang masuk atau tiba ke dalam negara. Bagi saya ini juga antara perkara yang perlu diberi perhatian. Contoh daripada negara lain, kita boleh lihat, tetapi untuk mengikutnya 100% itu adalah agak mustahil kerana kita dibezakan dari segi lokalitinya, kadar jangkitan juga berbeza, populasi berbeza. Jadi kita tak nak jadi juga seperti negara-negara lain yang telah memberi kelonggaran. Selepas 1 atau 2 bulan kelonggaran diberikan, kemudian diperketatkan kembali. Sebab itu, dalam langkah ini, Kementerian Kesihatan perlu mengambil kira dan mengimbangi segala faktor sebelum memberi kelonggaran-kelonggaran ini. Tetapi, kelonggaran itu saya lihat selari dengan keperluan negara apabila memasuki fasa endemik. Syazul ni. Prof, kita akan menjangkakan pengumuman ini akan diumumkan pada Rabu nanti seperti yang dikatakan oleh YBKJ, tetapi sekiranya kelonggaran ini akan diberikan, adakah ia wajar pada pendapat Prof dilonggarkan menjelang Aidilfitri atau mungkin kelonggaran itu perlu diberikan selepas Aidilfitri nanti walaupun keadaan semasa kita lihat ketika ini sudah dalam keadaan yang stabil atau bagaimana Prof? Begini, dari segi tempoh juga dia merupakan salah satu faktor yang penting ya. Seperti mana yang Sazwani cakap tadi, tempoh memberi kelonggaran ini perlu juga diteliti dengan baik. Dari sudut pengurusan risiko, saya jangkakan sebaik-baiknya kelonggaran ini diberikan selepas daripada perayaan sambutan Aidilfitri. Mungkin sekitar pertengahan tahun bulan Jun ataupun di awal bulan Jun ataupun di pertengahan bulan Jun. Jangan kita terlalu terburu-buru memberikan kelonggaran ini sebelum perayaan ini dan sebab apa? Sebab macam saya katakan tadi, dari risikonya adalah agak tinggi di mana terdapat banyaknya pergerakan keluar masuk individu daripada bandar ke kampung ya, atas sambutan perayaan, sambutan Aidilfitri nanti. Ini yang kita perlu lihat, ketelitian dari segi masa. Saya rasa adalah amat baik sekiranya tempoh ini diganjakkan sedikit, mungkin diberikan kelonggaran itu di sekitar pertengahan tahun, di awal bulan Jun nanti, Syazwani. Okey, baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan Universiti Malaysia Sabah yang mengulas serba sedikit menjelang pengumuman kelonggaran SOP pada Rabu nanti. Banyak yang diperincikan, laporan lanjut akan kami bawakan di astroawani.com.